Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana syarah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik-baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran yang bermaksud telah dilaknat oleh golongan Bani Israel, akan golongan Bani Israel dilaknat di atas lisan Nabi Allah Daud alaihi salam dan di atas lisan Isa bin Maryam. Yang demikian itu adalah kerana mereka melakukan kemaksiatan, mereka melawan titah perintah Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, adalah mereka itu tidak menghalang kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka. Labi sama kanu yafa'alun, maka buruklah apa yang telah mereka lakukan itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan puji dan syukur kepada Allah dapat bertemu pagi ini. Sebagai ganti kelas saya jangka takkan dapat hadir bulan ini kerana akan bermusafir ke Mesir dan kemudiannya baik beberapa musafir yang lain. Jadi saya mengambil peluang pagi ini, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, di sepanjang bulan ini ataupun minggu ini kita banyak membaca kunut yang dinamakan kunut nazilah. Ada orang mempersoalkan, dia kata kenapa kita mesti baca doa untuk kebinasaan Palestin itu, kebinasaan Israel itu. Mengapa kita tak minta mereka dapat hidayah? Itu soalan dia lah. Orang persoalkan kenapa kita tak minta mereka hidayah, mengapa kita minta Allah binasakan mereka. Itu soalan yang pertama. Soalan yang keduanya ialah kita mendoakan kebinasaan kepada Bani Israel, kepada Israel. Bukankah Israel ataupun Bani Israel itu adalah golongan Nabi-Nabi sendiri, Bani Israel, dan Israel itu adalah nama kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Mengapa kita doakan mereka itu dibinasakan Allah Ta'ala itu? Begitu juga kita minta supaya Allah binasakan Yahudi dan Nasrani. Bukankah itu mereka pengikut Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihi salam? Ini soalan dia.
Hadirin hadirat, soalan seterusnya mereka kata, kenapa yang kita beria sangat nak ambil Palestin? Bukankah Palestin tu memang milik Bani Israel? Serah dia pada Israel. Baik, itu soalan dan mereka yang mempersoalkan. Jadi rancangan pagi ini Ustaz tanya, Ustaz jawab. Tak payah tanya, tak apa. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, pertama sekali kita membacakan qunut nazilah itu. Tadi imam baca Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab. Allahumma ya munzilal kitab, wahai Tuhan yang telah menurunkan kitab dan yang memperjalankan awan itu. Hazimal ahzab, yang telah membinasakan golongan ahzab. Hadirin hadirat, ahzab ini suatu peristiwa besar dalam perang, dinamakan perang Parit di zaman Nabi SAW. Dan kita melihat kepungan yang berlaku kepada sahabat-sahabat ni saling tak tumpah, sebagaimana kepungan yang dilakukan terhadap sahabat saudara kita di Palestin tu, di Gaza itu. Mereka berlapar sehingga Rasulullah SAW menadah tangan ke langit mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Rasulullah arahkan malaikat pergi hempuk dengan gunung pun boleh, tapi nak tunjuk inilah namanya perjuangan. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, tetapi apa yang jelas berhubung dengan qunut nazilah ini, ianya berlaku di zaman ketika selepas perang Uhud, dalam satu peristiwa yang dinamakan sebagai Bi'ru al-Ma'unah, di mana 70 orang sahabat dibunuh dalam peristiwa itu. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala menyebutkan suatu hadis yang panjang berkisar tentang peristiwa ini. Kisah peristiwa Bi'ru Ma'unah ni, pembunuhan 70 orang sahabat ini, berlaku selepas daripada perang Uhud. Perang Uhud berlaku tahun ketiga, Bi'ru Ma'unah ni berlaku pada tahun yang keempat. Sebelum daripada peristiwa pembunuhan di Bi'ru Ma'unah ni, sebelum tu tahun ketiga, sebelum perang Uhud berlaku juga pembunuhan di Rajah. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, perang Uhud kita maklum itu peperangan di mana berlaku serangan musuh daripada musyrikin Mekah, kemudian bertembung di bukit Uhud itu. Adapun peristiwa Ar-Raj' dan Bi'ru Ma'unah ini, dia bukan siri peperangan, tetapi peristiwa ini berlaku apabila seorang lelaki namanya Abu Barra, beliau dipanggil Abu Barra, namanya Amir bin Malik, ketua kabilah dari suku Bani Amir yang datang daripada Najd. Najd ni hari ni tonton, bayangkan itu Riyadh. Riyadh itu dulu dipanggil Najd. Datang ke Madinah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak tahu sebesikit tentang Islam. Rasulullah pun ajarlah dia, beritahulah pada dia apa itu Islam, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia, mempelawa dia masuk Islam. Hadirin hadirat, kita kena maklum Allah berfirman dalam Quran, la ikraha fid din, tidak boleh paksa orang masuk Islam ni, tapi kita boleh mengajak ataupun dakwah ni, seru, ajak mereka kepada Islam. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Amir bin Malik ini ataupun Abu Barra ni masuk Islam, dia tidak menolak dan dia pun tidak mengiyakan. Kita panggil dalam keadaan KIV lah. Lalu Amir bin Malik ni mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghantar sahabat-sahabat pergi ke Najd, supaya orang Najd masuk Islam, boleh faham Islam. Dia sendiri pun tak apa nak terima sangat, tapi dia tak tolak. Jadi dicadangkan pada Rasulullah, antarlah beberapa orang pergi berdakwah ke Najd sana. Di awal-awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak bimbang, kerana baru saja selesai perang Uhud
dan beberapa sahabat yang berdakwah dia rajih dibunuh. Ada Rasulullah keberatan. Tapi Amir bin Malik ini sebagai ketua kabilah Bani Amir, dia memberikan suatu jaminan. Hari ini bahasa kita panggil dia bagi suaka politik. Dia bagi jaminan dia akan pertahankan ataupun dia akan jaga nyawa sahabat-sahabat yang akan pergi ke Najd itu. Bila Rasulullah SAW mendengar jaminan itu, suaka yang nak diberikan oleh Bani Amir ni, maka Rasulullah setuju. Dan Rasulullah memilih 70 orang sahabat yang terbaik, yang hafiz Quran. Bukan kaling-kaling ni. Hafiz zaman hari itu bukan sekadar ngapal Quran je, dia mereka yang hafiz tu hukum hakam semua dia maklum. Orang yang alim ni. Maka Rasulullah hantar 70 orang sahabat ini, dia ketuai oleh Al-Munzir bin Amru. Apa yang berlaku tuan-tuan, belum lagi masuk ke Najd betul-betul, baru sampai di satu tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Kira-kira macam kita belum lagi masuk Seremban, tapi dah masuklah kawasan Pajam ni. Jadi kita ni kalau pergi mana-mana tempat, sebelum masuk kawasan orang, kena lapor dulu pada Abang Long kawasan tu. Standard lah, tuan-tuan pergi nilai 3, makan roti canai, makan roti Pakistan tu, jangan lupa kontak Abang Long di Seria tu tahu. Saya lah itu. Ni masuk kawasan orang makan atau gambar apa hal ni. Tu kalau makan apa kedai Pakistan tu kan, kebab ke apa ke, hello lah. Macam tu lah kalau kita masuk kawasan orang. Jadi sahabat-sahabat ni 70 orang ni sebelum masuk ke Najd, mereka singgah di satu tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Bi'ru ni bahasa Arab dia telaga Ma'unah itu. Jadi mereka berhenti di situ di Bi'ru Ma'unah. Maka Al-Munzir tadi hantarlah seorang sahabat namanya Hiram bin Mulhan membawa surat, kita panggil macam surat watikah lah, watikah daripada ketua kepada seorang bernama Amir bin Tufail. Abang Long kawasan situlah Amir bin Tufail. Apa yang menyedihkan, Amir tadi Amir bin Malik, ini Amir bin Tufail ni. Apa yang menyedihkan, Amir bin Tufail ni dia bunuh utusan Rasulullah itu. Dia bunuh Hiram bin Mulhan itu. Dan dia mengarahkan pengikut-pengikutnya membunuh saki baki sahabat yang ada. Mula-mula diajak Bani Amir tadi. Oleh kerana Bani Amir sudah memberi jaminan dia akan jaga nyawa suaka politik tadi, Bani Amir tak mau. Bila Bani Amir tak mau, dia carilah kabilah-kabilah lain. Memang orang Arab ni dia bangga dengan sistem kabilah. Maka dia ajak kabilah Ri'lin, kabilah Zakwan, kabilah Usayyah. 3 kabilah ni tuan-tuan bersetuju membunuh ke semua baki-baki sahabat yang ada itu. Allah hadirin hadirat ya. Padahal sahabat-sahabat ni bukan pergi perang. Sebab tu kita kata perang Uhud tu memang perang. Ini bukan nak pergi perang, nak pergi berdakwah saja. Tapi dibunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ini kabilah Arab. Dia kabilah ni dia bukan Melayu Cina, itu dipanggil bangsa kan. Bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa Iban. Dia kabilah ni macam tonton pergi kawasan-kawasan apa dia orang asli tu kan. Dia ada kabilah dia. Kita Melayu tak pernah ada sangat. Dulu kalau ingat belajar sejarah Kuala Lumpur, kan ada gangster Kuala Lumpur kan, Haisan dengan Jihin. Tuan-tuan ni macam dah lupa sejarah aja. Ke dulu tak minat sejarah ni, Jihin dengan Haisan dulu kan, Kuala Lumpur tu nak rebutkan lombong-lombong tu. Dia kabilah macam itulah dia. Kita Melayu tak pada sangat. Arab ni memang sampai hari ni kabilah ni dia lebih macam family tau, family. Saya ada kabilah saya, kabilah Raihan. Tapi nak jadi kabilah ni kita mesti bersatu. Keluarga kita, anak beranak kita, menantu kita ni ekonomi mesti kuat. Pertama dipanggil semua kena kuat. Persenjataan, apalagi kita kena ada pahlawan tu. Sebab kadang-kadang kabilah ni nak tunjuk kuat, ajak kabilah lain, mari kita tanding kata. Tanding gusti, tanding tumbuk, macam-macam tanding berkuda. Kalau menang ni, kabilah kita ni gagah ya. Dan kita akan jaga kabilah kita sungguh-sungguh.
Tak boleh orang tumpah darah kena tuntut bela, tak tuntut bela dianggap ini kabilah lemah. Macam tu sistem kabilah ni sampai hari ni, tuan-tuan. Tu nak damaikan puak-puak Iraq, puak-puak Syria, puak-puak ni, syekh-syekh pergi jumpa kepala kabilah tu, tanya mereka sebab apa kita perang, mengapa kena perang hari ni, kenapa tak mau berdamai sama umat Islam. Kata kabilah ni, kalau ketuanya down, yang lain semua akan ikut. Itu sistem kabilah. Sistem dia memang sangat jaga. Dia jaga sungguh. Anak buah dia ni, dia akan jaga. Dia sampai satu prinsip mereka pegang, it doesn't matter who's wrong or right, just beat it. Tuan-tuan ingat saya tak kerti nyanyi ke? Itu lagu kabilah. It doesn't matter who's wrong or right. Ganggu kita punya puak, ganggu kita punya kabilah, beat it. Lawan je, tunggu. Oh, dahsyat kabilah ni. Baik, itu sebab tadi Bani Amir tak mau bantu, dia cari kabilah-kabilah lain. Kabilah Ri'lin, kabilah Zakwan, kabilah Usayyah ni. Nak tunjuk gagah, dibunuhnya 70 orang sahabat ini. Bila syahid 70 orang sahabat ini, masa tu tak ada WhatsApp, tak ada Instagram, semua tak ada. Kejadian tu disedari bila 2 orang sahabat yang agak terlewat pergi tu, namanya Amru bin Umayyah Al-Damri dan Munzir bin Uqbah. Dia lalu kawasan tu, dia tengok burung atas. Dia orang Arab ni, orang-orang yang biasa musafir ni, dia tengok alamat-alamat gitu, dia boleh baca dia. Ada burung banyak. Dia pergi kawasan situ. Apa yang menakjubkan adalah melihat jenazah sahabat-sahabat yang syahid itu. Bergelimpangan jenazah-jenazah. Kuda-kuda tak bergerak. Kuda duduk situ di sisi jenazah. Orang syahid ni, tuan-tuan, dia tak macam orang mati biasa-biasa. Allah sebut dalam Quran kan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka orang mati syahid tu mati. Bal ahya, bahkan mereka terhidup di sisi Allah. Yurzaqun, mereka diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Yurzaqun tu kalau baca bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari', yurzaqun. Fi'il mudhari' ni cakap orang kampung saya present continuous. You know? You ingat? I don't care. Present continuous tense. Yurzaqun. Sampai hari ni mereka masih diberi rezeki orang yang syahid ni. Sebab rezeki ni kadang boleh berhenti, tapi mereka yurzaqun, continuously Allah beri rezeki. Jadi orang syahid ni dia tak macam kita. Mulianya orang syahid ni, biasa orang mati biasa-biasa 2-3 jam keras. Orang syahid tak keras, badan dia lembut. Orang mati biasa-biasa ni sejuk, 2-3 jam sejuk dah badan. Orang mati syahid ni macam kita ni, panas badan dia. Orang mati biasa bila dah keras beku, torih tak keluar darah. Orang syahid torih ni keluar darah lagi. Allah mulia orang syahid ni. Orang mati biasa-biasa 3-4 hari pecah biji mata, pecah perut. Orang syahid. Satu peristiwa di Syria, budak muda syahid 2 orang. Masa perang berlaku tu, dikebumikan dengan pakaian dia. Lepas perang mereka buka, berapa bulan buka, macam orang bangun tidur macam tu. Tak disentuh apa pun dah, masih lembut badan dia, tak busuk. Atau orang syahid ya. Jadi ceritanya, jadi Al-Munzir dengan siapa tadi? Maka mereka berbincang. Amru bin Umayyah dengan Munzir tadi bincang, kita nak buat macam mana sekarang ni? Kata Munzir, kita serang juga orang yang bunuh tu. Takdir Allah Ta'ala, Al-Munzir syahid dan Amru bin Umayyah ni ditawan. Al-Munzir syahid, Amru ditawan. Sampai satu tempoh masa dilepaskan Amru daripada tawanan tu. Disitulah dia balik memaklumkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam peristiwa yang berlaku di Bi'ru Ma'unah tu. Jauh tuan-tuan, jauh tempat tu, berapa ratus kilometer tu. Kalau naik bas daripada Riyadh ke Madinah, Riyadh ke Mekah pun ambil masa dalam 12 jam naik bas. Baik hadirin hadirat, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar peristiwa Bi'ru Ma'unah ni, bagaimana terkorbannya 70 sahabat yang dibunuh itu, maka Rasulullah menzahirkan kesedihan dan juga dipanggil, kita panggil apa, nak kata Nabi marah, tak bercomel sangat bahasa, tapi Rasulullah zahirkan dengan cara Nabi membaca kunut nazilah itu.
bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sembahyang subuh aja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selama 30 hari. Inilah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Di sinilah kita mengambil peristiwa ataupun hukum. Apakah hukum membaca kunut nazilah? Maka di sisi ulama Syafi'i dan ulama-ulama lain pun mengatakan, apabila berlaku sesuatu peristiwa yang menimpa umat Islam, maka disunatkan kita membaca kunut nazilah ni. Jadi baca kunut nazilah ni sebenarnya sunnah, bukan bid'ah, sunnah yang mulia yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang menimpa umat Islam, sebab itulah sama ada dalam bentuk musibah, itu pembunuhan, kematian, penindasan, apa saja, termasuklah apa yang berlaku kepada kita dalam peristiwa Covid baru ni. Diambil daripada peristiwa ni lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut nazilah itu selama 1 bulan lama dia. Dalam bayang zuhur, bayang asar, sembahyang maghrib, bayang isya, bayang subuh. Para jemaah dirahmati Allah. Dan sebilangan ulama mengatakan pembunuhan di Bi'ru Ma'unah ini, syahid sahabat-sahabat di Bi'ru Ma'unah ni lebih besar daripada syahid di medan Uhud itu. Itu pandangan sebahagian ulama lah. Kenapa tuan-tuan mereka sebut begitu? Saya ulang balik kata sebahagian ulama, syahid sahabat-sahabat dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah ini lebih besar daripada syahid di medan Uhud. Hadirin hadirat, kita maklum perang Uhud itu memang peperangan yang amat dahsyat ya. Perang Badar tu Islam menang. Perang Uhud ni dia macam dipanggil macam orang main badminton, minta maaf lah. Tapi bukan perang, bukan badminton. Contoh, orang main badminton dah dipanggil set yang kedua tu, set pertama tu, set kedua tu penentu kan. Mata dah 15-14. Tak reti dah lama tak main badminton, lupa kira. Orang panggil mata akhir lah, mata akhir. Dius pula. Lepas dius, lepas dius, bila nak selesai ni? Macam tu lah Syekh, lebih kurangnya. Kira-kiranya dah menang dah tu, rupanya dius pula, ada counter attack. Nak sebut macam itulah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Betul pada Uhud besar, Uhud tu sehingga syahid beberapa sahabat mulia. Syahid Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga digelar Sayyid Al-Syuhada, ketua para syuhada itu. Syahid Mus'ab bin Umair dan perang Uhud. Tapi peristiwa Bi'ru Ma'unah kata ulama lagi besar. Dalilnya kata mereka, dalam peristiwa perang Uhud itu syahid sahabat-sahabat, Nabi tak baca kunut. Padahal sahabat dibunuh, musibah menimpa umat Islam, Nabi tak baca kunut. Tapi hairannya dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah ni, Rasulullah tadah tangan dalam doa itulah Nabi sebut, Allahumma alaika, ya Allah kau binasakanlah Bani Ri'lin, Bani Zakwan, Bani Usayyah. Itulah kita nak jawab tadi. Orang kata kenapa tak minta hidayah? Cuba jawab, kenapa Rasulullah tak mintakan hidayah untuk bani-bani yang bunuh tu? Rasulullah minta dah hidayah, ni apa minta binasa ni? Cik jawab. Nak suruh saya jawab ni kan, mau terbalik meja ni kan. Jawapannya, tak salah minta hidayah, tapi jangan salahkan orang yang meminta dibinasakan kalau sudah sangat jahat orang tu. Kita tak kena, tak apa tuan-tuan. Patut minta hidayah lah pada dia. Tuan-tuan boleh cakap hilang selipar dah mengamuk. Mau hilang selipar, kalau hilang motor, celaka punya orang. Minta lah hidayah. Mana boleh Ustaz, motor baru beli 2 hari pakai. Tahu pula kita marah. Dia tak kena atas kita ni, bolehlah ampun kalau dia minta Allah bagi hidayah pada dia lah ya. Tapi tak salah kalau dia nak minta binasa, tu je. Maknanya dua-dua boleh, nak minta hidayah pun boleh, nak minta dibinasakan pun boleh. Ini yang berlaku di dalam peristiwa
peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri amat sedih mengapa sahabat-sahabat baginda yang tak berdosa, yang tak bersalah tu dibunuh itu. Nak menzahirkan sedih kita. Itu 70 orang tuan-tuan. Ni kita nak jawab hari ni, mereka kata patut doakanlah hidayah untuk Israel tu, untuk Yahudi tu. Tuan-tuan hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 sahabat tu dibunuh. Yang hari ni yang dibunuh 70 orang ke? 7,000 malah sudah juta tuan-tuan. Yang 7,000 ni yang baru ni. Palestin ni bukan hari ni, sejak 1948 lagi dah umat Islam dihalau dan dibunuh itu. Dirampas rumahnya, dirampas tanah dia. Allah, kita bolehlah cakap tak kena atas kepala kita. Kawan saya baru beli kereta, anak jiran campak spana atas bonet. Macam baru beli, Syekh. Sabar Syekh, sabar. Ustaz, bukan kereta ustaz tahu. Dan kereta kita jangankan kata campak spana, scratch dah, set dah. Saya ingat dulu bos pejabat tu, budak marahkan dia. Habis kereta dia carit dia budak-budak dengan duit shilling masa tu. Allah Rabbi, tak kena atas kita Syekh. Tonton balik ni, balik subuh, tengok-tengok Yahudi dalam rumah tuan-tuan. Macam dia halaunya nak begini kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia kata, what do you want? Dia kata, kita kata, this my house. No, this my house. This my land. Macam, ya Allah, kau beli hidayah. Hidayah? Nak tengok macam, nak minta hidayah. Tu tak cerita lagi Palestin tuan-tuan. Macam mana tanah kebun mereka tu, yang hari-hari kebun sawit mak bapak kita 10,000 sebulan mak bapak dapat, dia ambil semua sekali kebun kita tu. Nak minta hidayah. Ni Kang saya nak angin ni Kang, terbalik meja ni Kang. Jadi kesimpulannya, tak salah nak minta hidayah. Dan kesimpulannya tak salah juga kita minta mereka dibinasakan, sebagaimana Rasulullah SAW sebut, ya Allah, kau binasakanlah Bani Ri'lin itu, Bani Zakwan, Bani Usayyah, kerana membunuh 70 orang sahabat itu. Sahabat-sahabat yang terpilih, yang baik-baik, yang hafiz Quran itu. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, itu yang pertama sekali. Yang keduanya kita cerita kenapa tak minta hidayah ni. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, satu ketika dalam satu peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berada di Mekah. Kita maklum sebelum hijrah, sahabat-sahabat di Mekah ni disiksa, ditindas, dizalimi. Dan tuan-tuan ingat tak, masa di Mekah berapa ramai sahabat yang masuk Islam? Tak ramai tuan-tuan, lebih kurang 300 orang, lebih kurang 300 orang je sahabat-sahabat yang Islam di Mekah masa tu, sebelum hijrah. Lepas hijrah tu orang Madinah masuk Islam. Baik, sebelum hijrah sahabat-sahabat yang Islam ni lebih kurang 300 orang. Jadi mereka berhadapan dengan tekanan, penindasan, siksaan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat dekat dengan Kaabah. Kebetulan di situ ada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Memang tempat dipanggil, ada satu tempat duduk lepak-lepak Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan dia. Dan kebetulan pula di situ ada orang sembelih unta. Maka Abu Jahal berkata, wahai kawan-kawanku, siapa di antara kamu yang sanggup ambil perut unta tu, letakkan belakang Muhammad ketika dia sujud? Hadirin hadirat, dalam ramai-ramai ni ada seorang nama Uqbah bin Abi Mu'id. Dia beginilah, ialah kita ni kalau orang duduk dengan besar-besar ni, nak ambil hati orang besar ni, kita kena ikutlah dia punya cadangan tu. Kenapa orang lain tak berani buat? Kenapa Abu Jahal sendiri tak berani buat? Hadirin hadirat, saya dah sebut tadi, Arab ni dia bangga dengan sistem kabilah tu. Sebab tu ada Bani Hashim, ada Bani Khuzaimah, ada bani-bani yang banyak. Jadi Abu Jahal ni kalau tak silap saya dia Bani Khuzaimah, kalau tak silap Abu Jahal ni. Jadi dia ada puak dia. Kalau dia ganggu Rasulullah ni Bani Hashim. Bani Hashim ni pun ramai pembesar-pembesar, Sayyidina Hamzah, kaki pukul pun ramai.
Jadi dia beri cadangan je lah, dia pun tak berani. Kalau dia sentuh Rasulullah, puak dia sekarang memang dia serang dia. Tu saya kata orang Arab ni, dia punya sistem kabilah ni, dia tak kira engkau agama apa, asal engkau keluarga aku tolong. Tu sistem dia. Itu sebab Sayyidina Hamzah akhirnya masuk Islam. Sebelum masuk Islam Sayyidina Hamzah, mereka semua tetap menyokong Rasulullah. Abu Talib, Ja'far, siapa lagi, beberapa pak saudara Nabi, sepupu Nabi sokong Rasul. Walaupun sebagian mereka semacam Al-Abbas ni, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, dia masuk Islam lewat sikit. Islam di Madinah, baru dia masuk Islam. Saya nak sebut sistem kabilah ni besar. Jadi Abu Jahal ni offer, siapa yang sanggup letak perut unta atas belakang Muhammad waktu dia sujud. Ibnu Mas'ud berkata, setelah kemudian seorang nama Uqbah bin Abi Mu'aid ini, dia punya nak ampu Abu Jahal ni, dia berlari-lari, dia lari ambil perut unta tu, dia letakkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sedang sujud, tuan-tuan. Kata Ibnu Mas'ud, bila mereka tengok apa yang dibuat itu, mereka ketawa, suka, kerana tak ada orang boleh buat apa-apa. Kata Ibn Mas'ud, saya yang tengok pun saya tak boleh nak buat apa. Ini Abdullah bin Mas'ud kata, saya pun tak boleh buat apa-apa. Sebab apa, tuan-tuan? Kita ni minoriti masa tu. Kalau bantu juga, mereka ditangkap, dipukul, diseksa. Jadi dalam keadaan begitu, berlari-larilah puteri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Masa tu Fatimah Zahra masih budak lagi, budak kecil lagi. Dibuang perut unta daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah Zahra menghampiri Abu Jahal dan kuncu-kuncunya marahkan tindakan Abu Jahal, ketawakan ayahandanya Rasulullah tu. Setelah selesai sembahyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan gini. Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, kau binasakanlah bangsa Quraisy ni. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali Nabi sebut, ya Allah, kau binasakanlah Quraisy ni. Hadirin hadirat, bukankah Rasulullah sendiri bangsa Quraisy? Saya jawab, tak boleh Ustaz doakan Israel, dia adalah anak cucu Nabi Ya'qub. Rasulullah pernah doa, ya Allah, kau binasakan Quraisy. Bukankah Rasulullah ahli bangsa Quraisy? Nabi sendiri Abu Bakar orang Quraisy. Ya, kita jawablah, kita jawab, sabar. Jadi Nabi doa 3 kali, Nabi sebut, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, kau binasakanlah Quraisy itu. Ya Allah, kalau binasakanlah Quraisy itu. Ya Allah, kau binasakanlah Quraisy. Kemudian Nabi sambung lagi, Allahumma alaika bi Abi Jahlin bin Hisham. Ya Allah, kau binasakanlah Abu Jahal ni. Allahumma alaika bi Utbah ibni Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Kata Ibnu Mas'ud, 7 orang nama Nabi sebut. Ini pada tahap yang paling dahsyat, bukan lagi sebut nama kabilah, kali ini sebut nama seorang-seorang ini. Soalannya, kenapa Nabi tak doa, ya Allah, kau berilah hidayah pada Abu Jahal? Kenapa Nabi tak minta Allah bagi hidayah pada Abu Jahal tu? Tapi Nabi kata, kau binasakanlah Abu Jahal ni, ya Allah. Kau binasakanlah Uqbah ni. Kau binasakanlah. Nabi sebut di sini, kata para ulama, kalau dah sangat-sangat jahat sebut nama pun tak salah ya. Kalau begitu hadirin hadirat, hari ini kita tak sebut lagi nama natang Yahud dong. Baru sebut nama Bani Israel, ya Israel aja sekarang ni. Nak sebutnya tak salah minta hidayah, dan jangan menyalahkan orang minta dibinasakan kepada orang yang terlalu jahat ini. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, di sinilah kita ingat ya, kata Ibnu Mas'ud lagi, tak habis lagi hadis tu. Kata Ibnu Mas'ud bahawa nama ke-7 yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya tengok 7 tu semuanya mati dalam perang Badar tu.
dan mereka ni dihumban dalam satu telaga dekat Badar, namanya telaga Kulaib itu. Mustajabnya doa Rasulullah, mereka dibinasakan oleh Allah ni, nama yang Nabi sebut ni. Hadirin hadirat, di sinilah kita nak jawab sikit sebanyaklah. Pertama sekali, orang yang kata mengapa kita minta mereka dibinasakan, kenapa tak minta hidayah itu? Kalau nak tanya begitu, elok juga kalau tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan tak mintakan hidayah untuk mereka yang jahat-jahat ni tadi? Nabi minta dibinasakan, itu kerana kejahatannya sudah melampau-lampau sangat itu. Begitu juga bila Rasulullah sebut Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah kau binasakan Quraisy. Hadirin hadirat, dalam kita berbahasa, kita melaknat sesuatu kaum, kita melaknat sesebuah negara. Macam hari ni kita kata Jahannam Amerika, hancur Amerika. Orang Malaysia ni dia tak berani sebut begitu, nak takbir pun takut, apatah lagi nak sebut hancur Amerika. Kalau tonton pergi demonstrasi negara Arab, biasa dalam sembahyang ni Allahumma alaika bi Amerika. Saya ingat kawan saya berkawan dengan budak Chechen, Chechnya orang Arab panggil Shishan. Chechnya ni tuan-tuan negara jajahan komunis bawah Rusia dulu, CCP dulu. Bila mereka merdeka, Dagestan, Chechnya ni mereka melahirkan, dia majoriti penduduk dia Muslim. Hari ini Chechnya, Dagestan antara negara yang kuat kan. Baik, budak-budak tu bila berkelahi dengan budak-budak British, laknatullah alaik. Soalannya, bukankah di British ada Muslim? Bukankah di Amerika ada Muslim? Dalam kaedah bercakap, samalah macam Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah berfirman telah dilaknat Bani Israel, dilaknat oleh Nabi Allah Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Maknanya Nabi Daud melaknat Bani Israel. Bukankah Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub? Dia begini, dalam kaedah bercakap, kita merujuk kepada kepimpinan dan majoriti. Itu kaedah dia. Ya, memanglah Bani Israel ada yang beriman, orang Yahudi pun sebahagiannya masuk Islam, tapi minoriti. Jadi yang dirujuk ni kepada majoriti. Begitu juga bila Nabi sebut Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah kau binasakanlah Quraisy. Majoriti Quraisy di masa itu, pemimpin dan penyokong rakyatnya adalah orang yang musyrik. Sebab itu dipanggil kafir Quraisy pada masa itu. Bila Islam sudah masuk ke Madinah, kemudian Islam membebaskan Mekah daripada berhala-berhala tahun 8 Hijrah. Rasulullah masuk Mekah, runtuhkan berhala-berhala, Islam sudah menguasai Mekah. Masa itu pemimpin Mekah namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam. Istrinya Hindun yang meratah daging Sayyidina Hamzah pun masuk Islam. Anaknya Muawiyah pun masuk Islam. Sebelum tu ramai lagi pembesar-pembesar pahlawan-pahlawan Quraisy masuk Islam, antaranya Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As. Bila majoriti mereka sudah bersama Islam, waktu di Madinah sebelum Nabi wafat, Nabi pernah sebut al-a'immatu ala Quraisy. Kepimpinan negara mesti dipegang oleh orang Quraisy. Tidakkah kontradik masa di Mekah dengan di Madinah? Di Mekah Nabi kata, ya Allah kau binasakanlah Quraisy. Itu Quraisy di zaman tu, yang musyrik, yang kafir, yang melawan Islam. Bila majoriti orang Quraisy sudah bersama Islam, kepimpinannya pun bersama Islam, Nabi menyebutkan kepimpinan negara mesti dipegang oleh orang Quraisy. Sebab itu wafat Nabi, siapa ganti? Sayyidina Abu Bakar, orang Quraisy Mekah. Sayyidina Umar, orang Quraisy. Semuanya bangsa Quraisy. Macam tu kena faham. Oleh kerana hari ni Amerika kepimpinan dan majoritinya lawan Islam, tu sebab kita tak binasakanlah Amerika tu. Tapi kalau besok takdirlah pemimpin Amerika semua rakyatnya bersama Islam, mungkin kita buat ucapan lain sikit lah. Ya Allah kau selamatkanlah Amerika pula. Dia, itu cara bercakap. Macam tu juga orang kata Bani Israel. Memang Bani Israel ni kita dah cerita asal usulnya daripada Nabi Yaqub.
Nabi Yaqub kan digelar Israel kan, sebab kuat ibadah. Bahasa Ibrani Isra tu hamba, Il itu Allah. Dalam bahasa Arab dia panggil Abdullah, dalam bahasa Ibrani dipanggil Israel, dalam bahasa Melayu kita panggil hamba Allah. Oleh kerana kuat ibadat taatnya Nabi Yaqub digelar Israel. Lahir anaknya 12 orang digelar Bani Israel. Masa tu mereka adalah golongan beriman, sehinggalah mereka ni melakukan pengkhianatan, penipuan, penyelewengan, mungkir janji, dah janji tapi tak ikut perjanjian. Allah laknat. Mereka bunuh nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi yang Allah laknat itu adalah mereka yang kemudian itu. Itulah jawapannya. Memanglah Israel tu asalnya bumi Bani Israel. Palestin tu asalnya bumi Bani Israel, tapi mereka yang beriman. Bila mereka sudah menyeleweng, mereka tak layak lagi mentadbir bumi Palestin, kerana bumi Palestin ni bumi orang yang mentauhidkan Allah. Sebab itu sejarah bumi Palestin ni daripada mana datangnya tuan-tuan? Ingat sejarahnya, sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim asal daripada mana? Nabi Ibrahim asal daripada Babylon, Iraq itu. Iraq itu dulu namanya Babylon. Dia ada Empire Babylon yang kuat. Kawan saya belajar di Iraq, dia cerita masa zaman sebelum Amerika masuk Iraq, mereka menjaga khazanah Babylon. Antara khazanah 7 keajaiban dunia selain piramid tu, di Babylon ni dekat Iraq ni ada ni cawan ni, dia tak ada yang tengah-tengah tu tajam tu kan. Tonton tengok gelas yang ada tajam tengah, bukan tajam apa, dia punya kaki dia genting tu kan. Kawan saya kata macam itulah kota Babylon. Dia terapung sebab dia ada tiang kecil di bawah tu, keliling dia air. Dia kata kalau masuk situ, orang masuk dah macam syurga dunia dah. Datang mereka Jahannam semua sekali. Tak, mereka dia nak hapuskan tamadun dunia. Dia nak bina tamadun dia sendiri. Tak apalah tuan-tuan, sebab tu dia pergi Iraq tu ke apa, macam-macam dia nak hapuskan. Hari ni disambung kerja-kerjanya oleh konco-konconya. Nanti saya mengamuk dia kan terbalik meja dia kan. Siapa konco-konco dia, tengok sekali lagi siapa dia nak hapuskan sejarah-sejarah ni. Islam datang jaga sejarah dunia ni. Tak apalah Iraq tu asal Babylon tu tempat Nabi Ibrahim. Sehinggalah kita maklum cerita macam mana Nabi Ibrahim ajak ayah dia Raja Namrud itu beriman, akhir dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin bersama dengan sepupunya Nabi Lut. Nabi Lut duduk di Jordan. Lepas tu ada laut mati, tempat terbaliknya kota Sodom tu. Nabi Lut tu sepupu Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim tu lahirnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ni lahirnya di Palestin. Allah perintah letakkan di Mekah. Seorang lagi anak Nabi Ibrahim namanya Ishaq. Nabi Ibrahim dengan ayahnya bina Kaabah, Nabi Ishaq dengan ayahnya bina Masjid Aqsa. Itu asal Masjid Aqsa. Bumi nabi-nabi yang mentauhidkan Allah. Daripada Nabi Ishaq itu lahirin Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu digelar Israel. Nabi Yaqub melahirkan anak namanya Nabi Yusuf. Sebab itu ada sahabat tanya siapa manusia yang paling mulia. Nabi kata Nabi Yusuf. Sebab apa? 4 keturunan Nabi. Ayah Nabi, atuk Nabi, moyang Nabi. Kita kalau 4 keturunan Tok Pengulu pun bukan main bangga lagi. Kami keturunan Pengulu. Kami keturunan imam. Atuk imam, abah imam, moyang saya imam, saya pun imam. Takat imam apa barang. Macam Datuk Najib tu kan bangga kan, ayahnya PM, dia pun PM, cuma anak tak dapat. Bini dapat sikit lah. Tu contoh banggalah kita kalau keturunan. Ini kan pula Nabi Yusuf, ayahnya Nabi, atuk Nabi, moyang Nabi. Nabi Yusuf ayahnya Yaqub, atuknya Ishaq, moyangnya Nabi Ibrahim. Ini bumi nabi-nabi. Nabi-nabi kan semuanya menyembah Allah. Ani'budullah. Allah berfirman likulli ummati rasul. Tiap-tiap umat ada rasul. Apa tugas rasul? Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah Ta'ala.
wajtanibut taghut, dan meruntuhkan taghut-taghut yang ada. Itu tugas Rasul. Jadi kesimpulannya, bumi Palestin tu bumi Rasul-Rasul. Batu saya paling suka bawa orang pergi Palestin. Saya alhamdulillah tiap tahun pergi Palestin. Covid dia tak sempat. Ni nak bagi tahu ni package dah buka, scan saja. Bulan 2 tahun depan insya-Allah saya pergi. Kalau Arab tak ada masalah lah. Kita pergi bulan Isra wal Mi'raj. Memang malam Isra Mi'raj tu kami ada di Aqsa tu. Jadi sempal Isra Mi'raj dia tak sempat. Buruk dah tak ada. Sempat Isra Mi'raj. Tapi saya nak cerita apa tadi? Sebab tu tuan-tuan, kalau Mekah ni tuan-tuan tengok sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Ismail, sejarah Nabi Muhammad kan. Satu lagi Nabi Adam lah, kena nak kata pun di sana. Madinah sejarah Nabi Muhammad. Palestin ni sejarah Nabi-Nabi banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu pula sejarahnya ada 2 beradik. Nabi Yaqub ni rupanya lahir kembar. Kembarnya namanya Rum. Ulama buat kajian, Rum itulah berpindah ke Eropah. Daripada Rum lahirnya raja-raja. Raja Rum. Daripada Nabi Yaqub lahirnya nabi-nabi. Jadi nanti bergabung ni dia jadi bab satu situ. Daripada Nabi Yaqub lahir nabi-nabi. Nabi Yusuf. Kemudian ceritanya Nabi Yusuf dikhianat adik-adiknya, letak dalam telaga. Nabi Yusuf dibawa pergi ke Mesir. Macam mana boleh berkembang Bani Israel di Mesir? Sejarahnya panjang ceritanya. Waktu kemarau, abang-abang dia duduk di Palestin jadi pemimpin Palestin. Nabi Yusuf jadi pemimpin di Mesir. Waktu kemarau di Palestin, mereka minta bantuan Mesir. Nabi Yusuf kenal ni abang-abang dia semua ni, yang buat khianat kat dia dulu masa dia budak tu. Tapi dia tak dendam lah. Yang khas ceritanya, ajaklah ayah dia Nabi Yaqub, ajak abang-abang dia pindah ke Mesir masa tu. Bagilah bantuan pada kerajaan Palestin tu. Di situlah di Mesir berkembang Bani Israel, lahir Nabi Musa, Nabi Harun lahir kat Mesir pula. So sejarah Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Musa semua ni. Bertembung pula Mesir, ada bangsa namanya bangsa Qibti. Bertembung Bani Israel dengan Qibti. Akhirnya yang khas ceritanya dikejar oleh Fir'aun, bahawa Nabi Musa bawa pengikut Bani Israel keluar daripada Mesir pergi ke Palestin. Sesat kat padang teh 40 tahun. Tak sampai-sampai Palestin tu. Sesat dulu 40 tahun. Nak sebut jahat lah Bani Israel, panjang cerita lah. Yang khas ceritanya khianat Nabi-Nabi ni. Allah Rabbi. Jadi kemudiannya bawa balik ke Mesir, dibantu oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun bawa Nabi Musa dan keluar daripada padang teh tu, tunjukkan jalan ke Mesir. Tak sempat tunjukkan jalan ke Palestin. Tak sempat Nabi Musa membebaskan Palestin. Masa tu memang zaman Palestin dikuasai oleh orang kafir. Datang Rasul-Rasul bebaskan Palestin. Sebab Palestin ni bumi orang yang menyembah Allah. Itu ceritanya. Akhirnya Nabi Musa pun tak dapat bebaskan Palestin. Wafat Nabi Musa diganti oleh nabi-nabi yang lain. Termasuklah Syam'un, termasuklah dia panggil ada Raja Jalut. Kemudian datang tentera Talut yang dibantu oleh Nabi Daud. Akhirnya bebas kota Palestin tu. Nabi Daud menguasai Palestin. Wafat Nabi Daud diganti oleh Nabi Sulaiman, anaknya. Masa zaman Nabi Daud dengan zaman Nabi Sulaiman itulah kemuncak Bani Israel di Palestin. Itu yang mereka sangat bangga dengan King David, dengan King Solomon. Tapi ingat, itu King David, King Solomon mukmin, beriman. Sebab itu Allah sebut dilaknat Bani Israel atas lidah Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud ni kebanggaan orang Yahudi. Tonton pergi Palestin, di makam Nabi Daud mereka duk baca kitab Zabur. Bukan baca kitab Taurat, baca kitab Zabur yang diturun pada Nabi Daud. Tengok dia terangguk-angguk macam tu, macam dia tahfiz Quran dia ni. Ya tuan-tuan, sudah tak percaya. Masuk tu kan, oh dia orang baca Zabur. Saya nak sebut tuan-tuan ada, itu bumi Nabi-Nabi yang mengesahkan Allah. Nabi Daud melaknat Bani Israel sebab apa? Mungkir janji, bunuh Nabi-Nabi. Allah, sehingga ringkas ceritalah, panjang ceritanya. Akhir sekali mereka bangga dengan King Solomon tu semua. Sebab tu mereka kata ada Haikal Sulaiman tu. Hadirin hadirat, kita nak sebut Haikal Sulaiman tu,
memang tiang yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, tapi itu masjid, bukan kuil. Dia kata sinagog dia tu. No. Nabi Sulaiman kan mengesakan Allah. Itu sebab kita ni kena pertahankan bumi, sebab ini bumi orang beriman, bumi nabi-nabi, orang yang mengesakan Allah. Sebab tu kata para ulama, Palestin sebagaimana Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, Palestin, tiga beradik. Macam mana kita faham tiga beradik ni? Kalau seorang terluka, yang lain akan terasa. Dan tiga beradik ni mesti dipimpin oleh orang beriman. Sebab itu Rasulullah pernah bebaskan Mekah. Dulu kan Mekah milik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mekah tu, Kaabah tu kan. Mana datang berhala-berhala? Kang saya cerita pukul 9 tak berhenti ni Kang. Macam mana berhala boleh masuk ke dalam Kaabah tu. Selepas wafat Nabi Ismail, pemimpin lepas tu bawa entah macam mana terpengaruh, tengok orang dibawanya balik seekor bahala ke Mekah tu. Itu yang Rasulullah bebaskan Mekah dari bahala. Sebab bumi Mekah, bumi Nabi, bumi orang yang mentauhidkan Allah. Macam itulah kata para ulama, Mekah, Madinah, bumi orang mentauhidkan Allah. Begitu juga Palestin, bumi orang mentauhidkan Allah. Bagaimana kita wajib bebaskan Mekah, begitulah wajib bebaskan Palestin. Maka tonton tengok macam mana gerakan-gerakan Nabi Musa nak bebaskan Palestin, Nabi Daud bebaskan Palestin, Nabi Sulaiman bebaskan Palestin. Sampailah peringkat kenapa mereka pula nak bunuh Nabi Isa tu. Sebab Nabi Isa menegur tindakan mereka lepas wafat Nabi Sulaiman. Mereka ni khianat, pergi sembah balik berhala-berhala tu. Datang Nabi Isa, nak dibunuh Nabi Isa. Sebab tu Yahudi tak pernah bersetuju dengan Nabi Isa. Malah dia tuduh Nabi Isa tu bukan anak halal, dia kata. Dituduhnya Siti Maryam tu. Siapa yang tuduh? Bukan orang Islam. Kita orang Islam beriman Siti Maryam tu suci. Yahudi yang tuduh. Yahudi tuduh Nabi Isa tu. Sebab tu dia nak bunuh Nabi Isa akhirnya. Sebab tegur tindakan mereka selewengkan Taurat dan Injil. Kemudian Allah angkat Nabi Isa. Di situlah dipanggil, timbul pula agama Nasrani. Asal Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Nabi Isa dah diangkat ke langit, mereka selewengkan pula Injil. Maka jadilah pemerintah selepas itu orang yang menyelewengkan agama Allah Ta'ala. Maka datang Islam, datang Rasulullah tegur Bani Israel, Yahudi, Nasrani balik kepada Allah Ta'ala. Sebab itu datang satu ayat Quran, Ta'alau ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Sebab mereka ni diberi kitab Taurat, Injil. Nabi sebutkan dalam surat kepada Raja Rum, Nabi sebut dalam surat pada Raja Parsi, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahlu kitab, marilah kamu semua kepada kalimat yang sama antara kita, iaitulah kalimat kita tidak menyembah melainkan Allah saja. Sebab itu yang disebut dalam Taurat, itu yang disebut dalam Injil. Jangan sembah kecuali sembah Allah saja. Ajak balik mereka, tak mau. Dengan ajaran sesat dia, dengan pahaman sesat dia, maka Allah laknat Bani Israel. Maka yang kita duk sebut Allah laknat itu majoriti yang menyeleweng, bukan yang beriman. Begitu juga bila Allah murka kepada Yahudi dan Nasrani, bukan Yahudi yang menjadi pengikut Nabi Musa, bukan Nasrani yang menjadi penyokong Nabi Isa, tapi yang menyeleweng tu, yang majoritinya menyeleweng tu. Itu yang dilaknat Yahudi dan Nasrani dalam Quran, yang menyeleweng itu. Maka wujud gerakan nak bebaskan balik selepas wafat Nabi Isa, diselewengkan kitab Injil itu, akhirnya balik semula Palestin ni orang duk sembah lain dari Allah. Wujud gerakan sahabat-sahabat nak bebaskan Palestin. Bila bebas Palestin, dia Rasulullah bebaskan Mekah. Islam berkembang di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Islam membebaskan balik Palestin. Khutbah Jumaat baru ni kan cerita kan tahun berapa? Mesti tuan-tuan tak ingat ya. Yalah, kenapa? Sebab saya yang baca khutbah pun saya lupa tahun berapa tu. Khutbah baru ni kan cerita bebas Palestin kan. Tuan-tuan ni
Cuma saya tak setuju dia guna kalimah dalam tu penaklukan Palestin, bukan takluk, kita bebaskan. Penaklukan ni dipanggil ambil tanah orang, itu takluk. Ini tanah kita, bebaskan. Nasib baiklah saya tak komen dekat jabat agama tu, dah kita baca last minute. Ada penaklukan Palestin pula oleh Sayyidina Umar, bukan penaklukan, dibebaskan Palestin tu. Sebab tu dalam Islam kita tak guna kalimah penaklukan, kita guna al-fathu. Sebab tu dalam disebutkan fathu Makkah, dibebaskan Makkah. Makkah tu asalnya bumi orang tauhid, datang Quraisy kafir bawa berhala, dibebaskan. Batu dalam kitab-kitab sejarah dipanggil Fathu Makkah, Fathul Aqsa, pembebasan, bukan penaklukan. Salah guna bahasa tu. Baiklah, dah lepas baca khutbah, saya tak sebut penaklukan tu. Baik, siapa bebaskan? Sayyidina Umar di bawah kepimpinan Khalid Al-Walid masa tu, bebaskan kota Palestin. Kemudian berlaku zaman-zaman, dirampas balik kota Palestin, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudiannya berlaku lagi perang, dirampas balik, dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sampailah hari ini mereka nak ambil balik. Siapa nak bebaskan? Batu dalam khutbah baru ni kan, fatwa Kesatuan Ulama Sedunia mengatakan wajib berjihad. Tuan-tuan macam dah lupa tuan, mesti siapa khutbah baru ni? Saya ingat lagi dah, wajib dah. Wajib, fatwa kata wajib jihad membebaskan Palestin. Dah faham situ. Ada pula serah ke Israel pula, engkau ni tak reti tu. Kalau Israel tu beriman kita serah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa may yartadda minkum an dinih, sesiapa yang murtad daripada agama Allah, makna berpaling daripada ajaran Allah, fasawfa ya'tihi biqaumin yuhibbunahum yuhibbunallah wa yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah akan datangkan suatu kaum, siapa-siapa yang berpaling daripada agama Allah, Allah akan datangkan satu kaum yuhibbunahu wa yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah sayangkan kaum itu pun cintakan Allah Ta'ala. Sebab tu bila bangsa Arab dulu, Quraisy bebaskan Makkah, Quraisy Arab bebaskan Makkah, kemudian Arab bebaskan Palestin, kemudian diambil balik Palestin. Siapa yang bebaskan Palestin selepas tu? Bukan bangsa Arab. Salahuddin Al-Ayyubi bangsa Kurdi. Kurdi ni satu empire, the lost empire, namanya Kurdistan. Kurdistan ni dia tengok peta dah tak ada dah. Dia Kurdistan ni dia duduk di atas Iraq, atas Syria, di bawah Turki. Dia tiga negeri ni, atas Turki, Iraq, Syria. Situ ada satu negara namanya Kurdistan, bangsa Kurdi, Akrat. Gagah-gagah orang dia. Mereka lah di bawah kepimpinan Salahuddin Al-Ayyubi bebaskan Palestin. Kemudian diambil balik, dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan Arab, orang Turki, Atrak dipanggil, Turki. Turki ni tak pandai cakap Arab pun, tapi hebat, orang dia hebat. Dan zaman Osmaniyah itulah, zaman Turki itulah empire Islam ni berkembang. Tadi saya kata datang Amerika nak hapuskan sejarah. Tuan-tuan tak percaya percayalah. Hari ini mereka nak hapuskan sejarah Islam yang banyak dibangunkan oleh empire Osmaniyah. Osmaniyah ni maju tuan-tuan. Kalau pergi dekat, saya tengok orang hantar gambar dalam WhatsApp 1840 di Palestin, 1840 KL tak berumbia lagi. Sana bangunan canggih-canggih. Saya pergi Jaffa. Jaffa ni dekat Tel Aviv, atas sikit Jaffa, tepi laut tu. Tempat dikatakan Nabi Yunus terdampar waktu diluahkan oleh ikan nun, ikan paus tu. Jaffa tu dibangunkan oleh Osmaniyah. Sangat-sangat cantik. Bukan bangunan kolonial, bukan. Bangunan Osmaniyah. Masih dikekalkan. Ini yang mereka nak habiskan ni, nak jahanamkan ni. Ya.
mereka nak hapuskan sejarah-sejarah Islam ada situ. Sebab tu cerita ringkasnya, Osmaniyah ni dikembang sampaikan zaman Osmaniyah ada kereta api daripada Turki pergi ke Madinah. Hari ni landasan tu tak dijaga, kepala kereta api tu pun kita tak pernah melawat kepala kereta api Osmaniyah tu. Memang nak dihapuskan sejarah Osmaniyah di Saudi. Tuan-tuan perasan tak? Dulu banyak kubah-kubah kecil di sekitar Masjid Haram kan. Hari ni semua dah dihapuskan sejarah Osmaniyah tu. Tuan-tuan yang tak percaya dahsyat sekarang ni. Zaman Osmaniyah mereka jaga rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Siti Khadijah. Betul disebutkan kalau bangsa Arab dah tak mau jaga Mekah Madinah, bangsa lain akan ambil alih untuk tadbir Mekah Madinah. Dahsyat tuan-tuan lagi ni, dahsyat. Hari ni dah dibangunkan berhala-berhala di Riyadh dan sebagainya. Ada satu tempat di nak ambil arti India ni, mereka dah mula bina kuil besar dekat sebelah Saudi ni. Hari ni hanya Mekah Madinah, dan itu pun saya kata Mekah Madinah orang kafir dah masuk dah sekarang ni. Tuan-tuan perasan tak orang kafir masuk Mekah Madinah dah? Ya tuan-tuan, Hilton tu, Hotel Hilton tu, tuan-tuan tahu dibina di mana? Hotel Hilton tu dibina di atas rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu. Tuan-tuan duduk Hotel Hilton, kena tahulah situ tempat rumah Sayyidina Abu Bakar tu. Rumah Siti Khadijah. Kalau tuan-tuan pergi dekat rumah Rasul, rumah Siti Khadijah dan Rasul tu di Mekah, di mana sekarang ni dibuat toilet yang besar tu. Tak apalah saya nak ceritakan tu. Tak cerita banyak kan, tak pergi Mekah pula juga. Tapi nak sebut inilah sejarah dia. Jadi kalaulah Palestin tu Arab tak mau nak jaga, ini Saudi pun tak peduli apa yang berlaku di Palestin. Allah berfirman, Allah akan datangkan satu kaum yang lain, mereka sayangkan Allah, Allah sayang mereka tu. Siapa dia kita pun tak tahu, sebab Arab sudah pernah bebaskan Palestin, Kurdi dah pernah, Turki pun dah pernah. Mungkin bangsa Jawi kita. Jawi ni bukan Jawa tau. Jawi ni kelompok Melayu Nusantara ni, tak mustahil tuan. Tak mustahil kalau Allah nak datangkan orang bebaskan. Sebab itu Mekah pun begitu juga. Kalau mereka dah tak nak jaga Mekah, Allah datangkan bangsa lain untuk menjaga Mekah dan Madinah. Sebab itu ini sejarah dunia lah. Jadi kesimpulannya kita nak sebut tadilah, ada orang kata serahkan balik kepada Israel. Dia bumi tu bumi orang beriman tu je. Sebab tu kalau hari ni mereka tak mau nak jaga Mekah, tak mau nak jaga Mekah Madinah, bagi orang beriman jaga Mekah Madinah tu. Ya, tapi nak buat macam manalah, cakap banyak-banyak pun hari ni, situ je lagi belum ada konsert. Riyadh, Jeddah, jangan sebutlah hari ni konsert banyak sungguh. Malah lebih dahsyat daripada dia nak jadikan macam The Las Vegas. Tapi nak kata apa tak? Mereka lah yang mengizinkan orang kafir buka syarikat-syarikat di sekitar Mekah Madinah tu. Tuan-tuan tengok apa dia? Hotel Hilton milik siapa? Paris Hilton punya keluarga, Starbucks, McD. Apa yang tak ada sana? Cuba jawab. Richie Amo je tak ada lagi. Richie Amo tu okey lah. Sebab tu tak lagi Starbucks. Richie Amo tu orang Melayu gitu punya tak lagi tepi tu. Tahu kedai tepi tu? Jom kita pergi sekejap lagi. Saya tunjukkan. Favorite saya juga lah Richie Amo tu, orang Islam kita punya. Tu boleh sokong lah. Alah, paling tidak pun kopi Vietnam tu okey ke? Kopi Vietnam dekat BSP. Mana tajuk ni? Tajuknya, kalaulah orang Arab dah tak mau nak jaga Islam, Allah datangkan kaum lain untuk jaganya. Sebab itulah hadirin hadirat, tak mustahil kalau Allah nak bangunkan kaum lain untuk menjaga agama Allah. Sebab tu saya ingat masa dah habis saya pergi Palestin, turis guide dia orang Palestin sangat marah pada Saudi. Sampai dia kata, aku bukan Arab. Dia kata, aku Palestin. Arab tak tolong dia. Arab tak tolong dia kata. Macam kita lah, aku bukan Melayu, aku Jawa. Melayu lah tu. Jawa kan Melayu, Banjar kan Melayu, semua Melayu. Sampai tak aku Melayu, aku Jawa kata. Padahal kita rumpun Melayu. Dia sama gitulah lebih kurang dia orang ni. Dia punya marah dah, aku bukan Arab lagi, aku Palestin. Dia macam kami orang Johor. Kalau tuan-tuan orang Johor, saya orang Muar. Kalau kata orang Johor, orang mana? Orang Johor Kedah. Saya orang Muar. Muar tu Johor lah. Tak, kami orang Muar
Kalau sebut Johor, kita refer JB itu Johor. Orang Muar kita, dia macam orang Besut lebih kurang lah. Macam orang Besut. Orang Kelantan ke? Tak Besut. Terengganu tak Besut. Oh tak Besut, dia Besut. Dia macam Omor macam tu lah. Orang Johor ke tak? Omor. Johor tu kami refer JB tau. Tu Johor. Itu yang satu hari tuanku marah tau. Dia tanya pakcik, orang Johor ke tak? Omor. Johor tu. Marah tuanku. Muar tu Johor lah tak? Johor Muar. Tak sup lah macam tu. Tak lebih kurang tu lah, pasal kita marah lah. Sekian sajalah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Hadirin para jemaah dirahmati Allah Ta'ala. Jadi semoga kita teruskanlah baca kunut nazilah ni. Kalaupun tidak masa solat fardu 5 waktu, paling tidak subuh ni jangan lupa tuan-tuan ya, baca kunut nazilah, minta Allah bantu saudara-saudara kita dan Allah Ta'ala binasakan. Batu tema kata Allahumma zimhum, ya Allah binasakanlah mereka itu. Jadi supaya kita bolehlah terangkan balik pada kawan-kawan kata, kenapa tak minta hidayah? Ginilah, engkau mintakanlah pada dia hidayah, aku minta dia binasa, tu je lah. Tengok siapa yang mustajab sikit. Cerita minta hidayah, Nabi dulu minta hidayah, macam tu lah Bani Israel tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah rahmati pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas ini terpelihara daripada maksiat dan dosa, terhindar daripada musibah dan bala bencana, terselamat daripada tipu daya manusia dan syaitan yang durjana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar kalam-kalam kebaikan dan orang yang mengikut jalan kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta